Okey, Assalamualaikum semua. Bersama saya Cikgu Azni. Okey, untuk PSV kita hari ini, kita terus masuk kepada bab 3 seni catatan. Okey, dalam bab 3 ni, kita akan sentuh persepsi seni, teknik seni catatan, aliran seni catatan dan juga pelukis dan karya seni catatan tempatan ataupun artis lah. Okey, artis-artis pelukis. Okey. Okey, so kita terus kepada persepsi seni lah. Okey, dalam persepsi seni ni lebih kita sentuh kepada bahan seni catatan yang digunakan dalam penghasilan seni. Okey, kamu boleh rujuk pada muka surat um, Muka surat 32 dalam buku teks di mana terdapat banyak ya bahan seni catatan yang kita boleh hasilkan seni. Okey, macam macam cat minyak, cat gouache, cat tempera, fresko, cat akrilik, cat poster, pelat, berus, pisau pelat, cat air. Ini di antaranya ialah kalau tengok dalam buku teks memang lagi jelas lah dia tunjuk mana cat tempera yang mana. Okey, yang ni ya. Alright. Okey, seterusnya ya kita terus masuk kepada teknik. Okey, teknik seni catatan. Okey, teknik seni catatan ni dalam buku teks awak boleh rujuk ke dalam muka surat 33 ya. Okey. Surat 34, okey. Dan jenis-jenis teknik seni catatan. Okey, yang pertama adalah glazing. Okey, glazing ni sebenarnya dia menggunakan cat minyak dengan sapuan berus secara bersahaja untuk mewujudkan kesan warna yang licin dan berkilau. Okey, awak pernah tengok poster macam gini ha. Okey, tapi ni maksudnya kita macam kita tengok je, kita tak tahu dia menggunakan apa media yang digunakan. So dia menggunakan teknik glazing, menggunakan cat minyak. Okey? Ni contoh-contoh dia lah. Okey, seterusnya impasto. Okey, impasto menggunakan warna secara terus dari tiub dengan sapuan pisau pelet bagi mewujudkan kesan warna tebal dan gelap. Kalau awak tengok ni, cuba tengok yang ni ni. Ni adalah pemandangan waktu malam. Okey, ini pokok, lampu. Okey, orang dekat jalan ni kan. So dia menggunakan teknik-teknik tebal dan warna gelap untuk menimbulkan lukisan hasil karya yang memberi impact yang lebih jelas lah. Ini kita panggil teknik impasto. Okey? Seterusnya kita masuk hard edge. Yang ni biasa sangatlah kita tengok. Kalau sekarang ni kalau pergi kat rumah-rumah siapa-siapa pun kan, dia menggunakan teknik hard edge ni dengan menggunakan masking tape untuk memisahkan warna karya warna agar karya seni catatan tu menjadi kelihatan lebih kemas, tepat dan terpotong-potong lah. Biasa ni kalau macam gini. Kalau pergi kat rumah siapa-siapa, dia ada buat sendiri. Dia menggunakan masking tape, so dia buat blok-blok segitiga-segitiga macam tu lah. Dekat restoran pun ada. Biasanya memang biasa tengok lah ni rumah kawan-kawan cikgu pun ramai yang menggunakan teknik macam gini. Okey, so dia menggunakan masking tape sahaja. Boleh buat sendiri dekat rumah tu. Tapi dengan pemantauan ibu dan ayah awak lah. Akan jadi lain pula dinding kat rumah tu. Okey. Seterusnya, ala prima. Ala prima ni menggunakan juga warna cat minyak. Yang diambil terus dari tiub dan disapukan secara spontan. Maksudnya dari cat minyak tu dengan berus warna, terus ambil cat tanpa menggunakan air, terus apply di lukisan untuk menghasilkan ni lah lukisan yang cantik yang bentuk ni apa teko dengan bekas yang ada sudu, ada makanan, kicap ke apa ni. Ni telur kicap terliur pula cikgu. Okey, ni contoh poster apa ni? Gambar orang lah, perempuan lah kan. Okey, so ni yang kita panggil teknik
ala prima lah menggunakan cap minyak tanpa air, terus je ambil daripada tube, terus sapu secara spontan. Okey. Seterusnya, scumbling. Okey, scumbling menggunakan berus dimulai dengan warna gelap yang ditindan dengan warna cerah secara terkawal untuk menimbulkan kesan lutsina. Okey, ni kesan lutsina maksudnya ni terus juga ni, dia terus ambil warna cat minyak juga ni. Dia terus je ambil daripada apa nama tu, air pula, cat minyak tu ambil berus, terus dia letakkan warna gelap dulu, baru dia ditimbulkan warna cerah. Maksudnya letak dulu warna gelap, lepas tu barulah kita tindan dengan warna cerah untuk menghasilkan kesan lutsinan ya. Macam tengok macam awan ni. Okey, letak dulu warna gelap, lepas tu baru letak warna cerah, warna putih tu kan, nak bagi timbul lutsina tu. Bagi kesan, nak bagi timbul warna kesan awan tu lagi jelas. Okey, sama juga dengan kucing ni letak dia warnakan dengan warna gelap, lepas tu ditindih lah kan. Senang bahasa ayat kita ni, ditindih pula dengan warna putih, warna cerah lah. Okey, untuk menimbulkan kesan lutsina tu. Alright. Dan seterusnya pointillism. Okey, pointillism ni menggunakan teknik titik-titik yang berulang dengan menggunakan hujung berus dalam kedudukan menegak. Ini biasa buat masa awak sekolah rendah. Okey, ada kan cikgu suruh guna berus, lepas tu letak cat di hujung berus, lepas tu awak pun sembuh-sembuh main-main berus tu jadi dia akan memberikan impak titik-titik pada kertas lukisan, betul? Tapi ini lagi advance. Okey, menggunakan hujung berus menegak sambil membentuklah satu hasil karya seni. Contoh macam bunga matahari, ni parrot kan, burung kakak tua, dan juga Pokemon. Okey, siapa tahu ni Pokemon apa ni? Nanti cikgu bagi kuis. Ini Pokemon apa? Okey, seterusnya. Okey, habis teknik catatan. Ya, okey, awak boleh rujuk muka surat 34 untuk teknik catatan. Kita masuk kepada aliran seni catatan. Okey, aliran seni catatan muka surat 35. Okey, banyak ya. Ini aliran-aliran. Mula-mula kita start dengan naturalism, okey, terus kepada realism, impressionism, cubisme, surrealisme, expressionisme, ekspresionisme dan juga pop art. Berbelit lidah cikgu. Okey, ini muka surat 35. Okey, dalam naturalism, aliran seni yang menggambarkan sesuatu dalam keadaannya yang sebenar dan semula jadi. Okey, natural, gambar natural ataupun gambar semula jadi yang sedia ada dekat luar tu, alam semula jadi, itu kita panggil naturalisme lah. Okey, seterusnya realism. Realism ni pergerakan seni lukis Perancis daripada tahun 1850 hingga 1875 yang menentang idealisme akademik Perancis dengan mengemukakan lukisan realistik. Realistik ni maksudnya lukisan yang real lah, yang tak ada tipu-tipu, maksudnya realisme lah. Okey, seterusnya Impressionisme. Impressionisme ni adalah style lukisan cat di Perancis pada tahun 1970-an, 1870-an yang mengutamakan kesan suasana atmosfera. Ini pun lebih kepada alam semula jadilah sebab dia menggunakan suasana atmosfera lah. Alright, ini awak boleh cuba Google style lukisan cat di Perancis untuk lebih mengetahui macam mana jenis ataupun contoh lukisan yang menggunakan impressionisme ni. Alright. Seterusnya, cubisme. Cube, kalau sebut cube macam bentuk-bentuk. Kan kalau dalam matematik awak kalau sebut cube, maknanya bentuk segi empat tepat kan, cube. So dia style separa abstrak abad ke-20 yang mengutamakan bentuk-bentuk geometri yang bersatah
Baru saja cikgu sebut tadi, cube tu macam bentuk-bentuk segi tepat. So itulah bentuk-bentuk geometri yang bersatah yang digunakan okey dalam pada abad ke-20 itu. Alright. Seterusnya Surrealisme. Okey, surrealisme ni pergerakan seni di Paris yang pada tahun 1920-an yang meneroka bahagian minda separa sedar sebagai sumber kreatif. Itu surrealisme lah. Alright. Seterusnya Ekspresionisme, pergerakan seni lukis pada awal abad ke-20 di Eropah yang menekankan penyataan emosi. Okey, daripada awal-awal tadi lebih kepada alam semua jadi kan, atmosfera kan. Lepas tu dia masukkan sikit ciri-ciri bentuk-bentuk geometri kan. So sekarang ni express. Okey, kita expresskan emosi. Sebab tu dipanggil ekspresionisme. Lukisan tu pada awal abad ke-20 di Eropah pula dia menekankan lebih kepada penyataan emosi pada lukisan. Okey, seterusnya abstract. Expressionisme tadi express saja emosi. So sekarang ni express, dia campurkan sikit ciri-ciri dinamik dan berteknik bebas pada sekitar 1940-an di Amerika. Okey, tadi lebih kepada emosi kan. Daripada awal tadi lebih kepada alam semesta jadi, atmosfera, lepas tu dimasukkan bentuk-bentuk geometri, lepas tu di Eropah masuk pula ciri-ciri penyataan emosi. So sekarang ni pada awal 40-an pula dia masukkan ciri-ciri dinamik dan juga berteknik bebas. Alright. Dan seterusnya pop art. Okey, pop art ni dia menggunakan imej bergambar serta aplikasi teknik hard edge dan fotografi. Hard edge tadi yang macam kita tunjuk tadi tu yang menggunakan masking tape tu. Okey. So dia sekarang ni teknik-teknik tu dah dah semakin moden, dia dah abstract, dia dah masuk teknik-teknik hard edge, dia menggunakan media-media hard edge dan juga fotografi. Okey. Okey, so kita dah teknik seni dah tahu, aliran seni pun dah tahu. So marilah kita mengenali siapa artis-artis dan juga pelukis karya seni tempatan. Okey, ni boleh rujuk pada muka surat 36 dalam buku teks lah. Okey, yang pertama Chua Teh Teng. Okey, dia dilahirkan pada tahun 1912 di Fujian, China. Okey, perintis kepada penggunaan teknik batik dalam karya seni dan karya seni catatan tempatan. Okey, catatan figuratif dengan identiti budaya masyarakat di Malaysia lazim diketengahkan dalam karya seni. Okey, macam cikgu sebut sebelum ni dalam PDPR kita sebelum ni, bila sebut figura ni berkaitan dengan bentuk badan manusia lah. Tak kisahlah daripada muka, mata, hidung, kaki, tangan tu kita panggil figura. So catatan figuratif, okey boleh tengok ni maksudnya dia ada elemen-elemen figura lah sebab ada orang ni kan. Dan dia menggunakan teknik batik. Contohnya ni bentuk batik-batik lah, corak-corak batik. Okey, inilah Chua Teh Teng. Okey, yang kedua. Okey, artis pelukis kita yang kedua itu Khalil Ibrahim. Ya, okey, dilahirkan pada tahun 1934 di Kubang, Kerian, Kelantan. Kelantan. Sering memaparkan aktiviti kehidupan masyarakat melalui catatan figuratif. Sinonim dengan catatan batin, walaupun catatan batik, walaupun pada awal pembabitannya menggunakan cat air dan akrilik. Okey, ni contoh seni lukisan yang dihasilkan oleh Khalil Ibrahim. Okey, seterusnya Sulaiman Esa. Sulaiman Esa ni dilahirkan pada 1941 di Johor Bahru. Cenderung menampilkan tema kesenian Islam melalui penggunaan media campuran. Okey, melalui penggunaan media campuran tu termasuklah cat air, pensel warna kan, arang yang sebelum ni yang cikgu suruh kamu buat tu lah. Okey, idea dan olahan mencerminkan unsur seni Islam yang menjadikan identiti dalam penghasilan karya. Okey, ingat pelukis yang menggunakan elemen-elemen tema kesenian Islam tu Sulaiman Esa.
Alright, yang seterusnya, Din Omar. Okey, Din Omar ni dilahirkan pada 1966 di Bachok, Kelantan juga. Okey, gemar menampilkan tema tradisi masyarakat Melayu melalui aplikasi media campuran. Sinonim dengan subjek